Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya memohon syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat juga saya sampai bertemu dengan tuan-tuan pada malam ni. Malam ni agak terlalu lewat, tapi perjalanan saya sejam setengah, dekat 2 jam baru sampai. Shah Alam tak jauh. Oh. Allah. Ini biasa kalau mengajar macam ni orang bayar 10,000 ni. Jauh lama. Terima kasihlah sudi menunggu. Kita ngaji sikit, lepas tu insyaAllah dalam bab yang kita ngaji ni, dalam bab babun fi bayani kasrati turukil khair, menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebab tu dalam kebaikan ni, nak buat benda baik ni terlalu banyak. Tak ada benda yang tidak baik, melainkan semuanya baik. Yang tak baik ni orang tak beriman je. Orang baik ni, bila orang baik ni, orang Kelantan panggil orang juruh. Juruh ni, apa yang dia buat sebenarnya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Nah, barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarah, sebesar sawi, biji sawi ataupun sebesar zarah lah, maka ia akan mengetahuinya kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kira, Allah akan balas. Yang buat sebesar, maknanya benda yang kecil itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan. Allah akan kembangkan menjadi 10. Nah, sebab tu yang Nabi beri jaminan umat Muhammad ni tak masuk neraka lah, semua masuk syurga belaka. Melainkan orang tak nak je. Illa man aba. Siapa tak nak ni? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, man ata'ani dakhalal jannah, masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa buat dosa dan maksiat kepada aku, deraka ke aku, ni lah orang enggan. Enggan ni lah. Dah, yang kita nak buat benda baik ni. Benda baik. Ini macam tuan-tuan saya lambat. Baik benda tu ada, duduk dalam masjid, sama ada ialah cakap benda molek, baca Quran, zikir. Tak ada pun saya tunggu juga nak tengok ada aku duduk tunggu isap rokok, nak bagi sebiji atas muka. Apa ustaz lambat duduk tunggu isap rokok, misal contoh. Tapi tak ada lah, tak ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun tak isap rokok sekarang, lepas ni tak tahu. Gitu. Jadi jalan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut ni, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'zi al-muslimin. Wa fi riwayatin dia sebut marra rajulun bi ghusnin syajaratin ala zahri tariqin faqala wallahi la nuhayyinna hadza ala almuslimin la yu'zihim fa udkhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin
wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqi fa akharrahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Daripada hadis ni, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nescaya saya telah melihat seseorang yang bersukaria di dalam syurga dengan sebab memotong sebuah pohon dari tengah jalanan yang pohon itu membuat kesusahan bagi kaum muslimin. Nabi tengok seorang ni masuk syurga, gapo dia kelebihan dia ni ada sekali lalu-lalu jalan tengok pohon jatuh, pohon balik. Pokok kayu jatuh, maka kebetulan dalam motor dia tu adanya golok, pisau tak jadi golok lah, parang lah. Maka dia tebang, orang boleh lalu. Maka orang ni Nabi kata, nescaya telah saya melihat seseorang yang bersukaria di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu kebaikan yang dia buat. Sebab tu kita jangan pelekehkan kebaikan yang kita lakukan. Tak ada, stop. Masalah riak lain, masalah kita tak nak bangga dengan kebaikan yang kita buat lain. Tapi kita rasa benda kecil sangat, benda besar. Saya nak zikir sampai pagi, sampai subuh ni. Saya nak baca Quran sampai tak tidur malam. Tak, janganlah begitu. Tidur tu kan satu ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Ada baca Quran pun ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, zikir wirid. Tetapi biar kadar buat, maknanya kita buat kemampuan kita. Jadi jangan bahasa yang itulah yang kita boleh masuk syurga. Tak. Jadi kebaikan itu mungkin dengan cara potong kayu tadi, tolong orang tadi. Kita pergi ke bank, masuk zipper duit 100. Ada seria bagi kalau orang tunggu luar seria, apa salahnya, apa susahnya? RM1 kita bagi. Sedekah orang. Kita makan di kedai nasi Arab, nasi biryani, macam-macam kita makan. Mari orang minta sedekah orang buta. Alah, bukannya susahnya, bukannya dia minta RM50. Dia mari halanya tisu je, kita bagi seria cukup. Saya pernah juga ajak dia orang makan, tak pernah nak. Bang, marilah makan sekali dengan saya makan sedap ni. Tak apalah. Apa dia nak RM1 je rupanya. Ada lebih bagi banyak, ada kurang bagi sekian. Jangan tak bagi langsung, jangan tolong. Jangan tolong. Sebab apa? Sebab semua ni adalah kebaikan yang menyebabkan kita bersukaria di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala besok. Dalam riwayat Muslim yang lain disebut demikian. Pada suatu hari, pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan melalui sebuah cabang pohon yang melintangi di tengah jalanan. Kemudian dia berkata, demi Allah, nescayalah pohon ini hendak kulenyapkan dari jalanan kaum muslimin, supaya ia tidak membuat kesukaran kepada mereka itu. Orang tersebut lalu dimasukkan ke dalam syurga. Kalau setakat kita faham hadis ni, dia tak tebang pun, dia tak buang pun, tapi kerana dia rasa Allah lah, kalau aku ada lah golok lah, kata contoh, aku ada parang lah, nak ku lenyap, nak buang lah pohon-pohon ni daripada lalu orang. Senang orang nak lalu apa semua. Orang lagu tu pun Nabi SAW sebut dia akan masuk syurga. Niat dia tuan-tuan. Kita buat niat molek ni, niat baik ni, Allah bagi pahala dah. Kita niat. Sebab tu niat ni besar. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap sesuatu kerja dengan niat. Kita ada niat baik, Allah bagi pahala. Jangan main-main niat. Supaya tuan-tuan tak boleh kahwin dua. Niatnya. Saja aku kahwin dua kerana Allah. Tak buat, tapi niat ada. Masuk syurga. Ini nak niat aku takut apa bah? Itu dia. Aku pun takut juga. Aku pandai cakap je. Jangan main-main. Lepas tu kita niat ni, dia kata dalam hati. Tak, niat fi qalbi, dalam hati. Dia nak cerita dia, abang berniat tadi nak mampus. Jangan cerita niat kita ke dia je. Tu dia. Nanti dia cari pula ustaz mana ajar niat, cari aku nyanyi. Okey, habis itu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula disebut demikian, pada suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di jalanan. Ia menemukan cabang dari sebuah pohon berduri pada jalanan itu.
kemudian cabang berduri itu disingkirkan olehnya. Ini dia buat. Lalu ia berterima kasih. Oleh itu Allah lalu berterima kasih kepada orang tadi dan memberikan pengampunan kepada dia. Pokok kayu jatuh, dia pun pokok kayu berduri, dia ambil buat pergi jalan. Orang nak lalu, Allah Subhanahu wa taala terima kasih. Ikut pada hadis zahir hadis, terima kasih kepada orang tadi dan segala dosa-dosa dia Allah ampunkan. Maknanya tuan-tuan, ampun Allah ni, pengampunan Allah ni bukan hanya setakat kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita ada istilah baca dah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, panjang. Kita baca doa pun hulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang sangat ustaz. Panjang. Astaghfirullahalazim, cukup. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Allah ampun. Tapi dengan cara kita buat duri pun Allah ampunkan dosa kita. Dengan cara kita pergi ziarah orang sakit di hospital, Allah ampun dosa kita. Allah ampun dosa kita. Kita pergi buat sesuatu kebaikan, Allah ampun dan Allah bagi pahala ke kita. Macam contoh kita jalan kaki mari ke masjid. Satu langkah dia ampunkan oleh Allah, satu langkah diberi pahala oleh Allah. Hapus dosa, bagi pahala. Satu pahala sama dengan 10 kebajikan. Satu dosa dihapuskan satu dosa. Dosa apa? Bukan dosa zina, dosa minum arak, dosa berjudi, bukan. Dosa tengok amoy contoh. Tuan-tuan lalu amoy, tuan-tuan tengok Allah comelnya amoy je. Kalau aci asik tuan-tuan tak tengok, asuh lagi lah tak tengok. Tahu asuh ni makcik lah, tak ada tengok. Nak tengok mata. Allah ampun dosa kita dengan cara kita buat kebaikan tadi. Dengan cara kita buat kebaikan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Sebab tu kita kena istiqamah dengan kebaikan, istiqamah dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan duduk rumah tadi mari masjid, berapa banyak dosa kita Allah ampun. Balik kagak kita tidur baca pula bismillahirrahmanirrahim lah, baca macam-macam. Sekarang ni pula ramai orang baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk sebelum tidur. Nak suruh-suruhnya selamat dalam kubur. Baguslah, ada kelebihan dia, ada. Tapi jangan hanya baca surah Al-Mulk, baca Quran keseluruhan pun bagus juga. Ini dekat-dekat nak Ramadan. Bulan ni apa dia ni? Bulan apa kita ni? Rejab ni. Masuk Rejab ni. Rejab ni kalau boleh 1 bulan tuan-tuan khatam. Tidak pun Rejab dengan Sya'ban 2 bulan khatam. Masuk Sya'ban, masuk Ramadan sebulan sekali khatam. Nah, Syawal biasa orang Melayu Syawal tak ada ke mana dah. Habis dah. Rehat sebulan. Masuk Zulkaadah duk sibuk nak mengatau orang haji. Zulhijjah tunggu pula orang balik haji. Tak baca surah Quran. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan, kok mana kecil besar mana pun, Allah akan terima kita dan hapuskan dosa-dosa kita. Lagi kita semaya Jumaat. Ni orang semaya Jumaat. Lah ni timbul mari COVID-19 ni. Pakak takut berlaku sebab tu masjid tak ramai orang. Tak tahulah katanya lah deh. Saya ada satu ayat surah Taubah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita duk takut pada apa? Allah tidak katakanlah Muhammad, tidak akan berlaku sesuatu kepada kamu melainkan di atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan berlaku gapo-gapo pada kita
melainkan takdir Allah. Allah takdir kepada kita. Bila iktikad kita yakin gitu, maka kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kita tu kuat pada Tuhan. Kalau Allah nak kena nyakit kita, kenalah tuan-tuan. Nah, kita duk takut. Siapa? Ada saya ni tuan-tuan baru balik, baru dah tak sampai seminggu lagi saya baru sampai daripada Madrid. Saya sebut saja nak bunyi action Madrid. Balik daripada Sepanyol. Saya pergi Morocco, saya pergi Turki, saya pergi Morocco, saya pergi ke Madrid, saya pergi Sepanyol. Atau orang putih Spain dia panggil dia. Saya di Madrid tu tuan-tuan. Penyokong kuat Real Madrid saya lah. Sebab baru pergi ke stadium dia. Berjalan di Madrid. Pak Lunari situ pun dah ada COVID-19 dah. Dah ada dah. Tapi saya bersama dengan saya adalah doktor-doktor ni, doktor-doktor pakar, doktor partner bisnes saya lah. Dia tak boleh kata gapo pun. Saya kata tak apa, insya-Allah. Orang mukmin ni jaga solat, jaga wudu, insya-Allah tak kena. Ni wabak penyakit yang Tuhan hantar ni. Tuhan hantar kepada kita ni, kita kena perbanyakkan perbanyakkan ibadah, perbanyakkan ada wudu ya, ada wudu insya-Allah selamat ya. Anda sebab ni penyakit Tuhan mari pelik. Anda coronavirus ni pelik. Atas musibah kejahatan manusia Allah bagi penyakit. Jadi kita ni tidak jahat. Tapi kalau kena juga, tu bukan kerja kita, kerja Allah. Nah, supaya kita orang gaul. Tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni silap bunyi gaul. Oh, ustaz makan udai. Tak makan ke? Makan. Allah nak kenakan orang tu macam mana? Asbab daripada gaul ni kerana buah pinggan dia bermasalah. Ada masalah lah tu sikit, warna merah dan sebagainya. Itu je. Penapisan dan sebagainya. Tuan tak kena. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya, ustaz kena gak kuat ni makan udai, makan soto. Saya tanya dia, awak tak makan soto lah? Makan. Tak kena makan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Semua sudah termaktub di dalam suratan Allah Subhanahu Wa Taala belakang dah. Kalau Allah kata nak kena. Nah, jadi kita kena COVID-19 ni, coronavirus ni, jaga wuduk ya. Walaupun banyak orang bagi cadangan macam-macam, tu guru bagi semaya jemaah. Yalah semaya jemaah tu jaga wuduk lah. Kita tambah dengan harian kita pula. Harian kita duduk dalam keadaan berwuduk. Pergi kencing, ambil wuduk. Berhenti di stesen minyak, kerja kencing, pergi ambil wuduk. Nah, ya ada wuduk, insya-Allah selamat. Hatta kematian kita pun sebenarnya kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tuan-tuan rojok nanti ya Allah Subhanahu Muhammad. Surah Taubah. Saya rasa surah Taubah. Surah Taubah tuan-tuan cari ayat 51 ni. Ayat 51 percaya dengan ayat tu ataupun tuan-tuan baca sama. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Tengok, tak percaya lagi. Percaya. Iyalah. Dialah perlindung yang menyelamatkan kami. Dialah siapa? Allah. Etika kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepercayaan itu maka Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah ikhtiar tu ada. Ikhtiar tu lah basuh tangan, pakai nama gapo tu lah. Ada basuh, tolong, gosok. Dan dia ajar pula. Lo ni kan ramai sangat guna cara dia. Cara nak pakai got tu gua ajar saya punya. Jatuh dari tangan, gosok dulu. Gosok sini pula. Gosok gini. Macam-macam gosok pula dah ikut lah. Gosok ke mana, baca gosok selesai. Azan dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah, saya setakat itulah saya sebutnya, cuma hujah kitanya duduk situ, tetapi dalil ikhtiari kita tu buatlah ke mana.
ikhtiar kita tu buatlah ke mana-mana. Kita nak selamat, sampai pergi masjid pun tak nak salam. Dan saya pergi ngajar mana tak dia, separuh salam, separuh tak salam. Orang bagi duit pun bagi begitu dah, tak nak salam. Nak dia bagi kita ambil, tak bagi saya tanya mananya, tak bagi. Tu dia bagi. Tak apalah, nak sikit sebanyak nak menyentuh je. Jadi jalan-jalan kebaikan ialah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ngaji tadi tu, banyak cara-cara ni. Banyak dengan jalan-jalan untuk kita melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis yang seterusnya. Apa Nabi kata? Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa atal jum'ata fastama'a wa ansata fughfira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hassa faqad lagha, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbaguskan wudunya, memperbaguskan wudu ni yang mana kena ambil cara molek lah. Wa iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birubusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu nak mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu basuh kedua muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala. Jangan ambil semayang, sapu. Ada tek sapu, kita sapu kepala gitu. Jangan menceleh. Celeh ni maknanya cek ataupun janganlah, walaupun dalam mazhab kita sunat sekurang-kurangnya basuh 3 helai rambut. Tapi maknanya kalau nak ikut sunnah, sapu deh, ataupun separuh gitu. Sebab tu kepala botok tu bagus. Kepala rambut tu pandai lah. Macam baju rambut panjang pandai-pandai lah. Jangan apa ambil air. Kalau lebih baik selai rambut kepala dalam koloh lalu senang. Jadi maknanya kita buat macam sapu. Okey ni. Fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki. Ini dalil wajibnya berwudu. Wajibnya berwudu apabila nak semayang. Tak semayang jadi sunat. Dalam keadaan berwudu dalam keadaan biasa dia sunat. Tapi nak semayang kena ada wudu. Tak boleh semayang tanpa wudu. La yakbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tak akan terima semayang seseorang tanpa berwudu. Sebab tu minta maaf cakap lah kan, minta maaf cakap. Ini saya. Sebab tu saya tak boleh terima orang kata semaya menghormati waktu. Semaya menghormati waktu ni lagu mana? Saya pun tak mengaji, sebab tak mengaji balik. Saya tak mengaji solat menghormati waktu. Sebab menghormati waktu semaya, kita tak boleh semaya, kita menghormati waktu. Lepas tu nak lagu mana? Tak semaya lah, mana tak semaya lah. Tak semaya dosa. Tak semaya dosa. Kerana seluar kotor lagu mana kat kita pakai seluar ni? Tu kencing dalam seluar kah? Dah. Tak ada orang masuk bilik air kencing dalam seluar, tak ada. Kecuali tuan-tuan, lo ni saya duk pergi Morocco, bau ni pergi Morocco, masa saya ngaji Mesir pun. Sekarang ni tandah-tandah di negara-negara lagi-lagi Spanyol, Morocco sama lah. Kita masuk tandah tak ada air dah, tak ada air macam tempat kita basuh tu tak ada. Melainkan kita jenis tak basuh geli sikit. Kencing, lepas kencing kita tekan, keluar air, kita ambil tu lah, basuh. Tu orang lelaki boleh buat. Orang perempuan pakai tisu lah bang. Lama tak semua. Sebab tu saya tengok jemaah, saya beritahu jemaah ambil bawa botol, nak masuk bilik air bawa botol. Adalah botol-botol kecil dalam beg, ambil air dulu baru masuk. Kalau kita nak berok dalam kota Gebel lagi susah. Atau minta gelah lagi. Senang basuh dah.
Dia ajar tak basuh elok. Istinja dengan tisu. Apa barang dengan tisu? Ada istinja dengan tisu. Jadi tisu. Jadi dia, sebab itulah akhir zaman Nabi sebut akhir zaman manusia diseksa dalam kubur dengan sebab tak istinja. Nah, jadi saya pelik saya tak syok kan, tak syok kita. Muncullah Islam ni dia ada sekali saya tengok nak masuk toilet tandah di kawasan Sepanyol lah. Keluarlah seorang Arab kali, tapi dengan botol saya ini pandai lah ni. Tapi orang masuk bila keluar tak kencing, tak basuh nyanyi tuan-tuan. Jadi kita kena jaga tu. Jadi style orang ni, orang Melayu ni pula betul kok cing masuk bila di RNR ni. Prik masuk. Di tempat basuh tangan ambil sabun. Cuci tangan dia kena pergi cak wedonde. Yang keluar air cak wedonde, bukan tangan. Yang kena cuci sampai begitu mau tak apa barang. Kita pergi tidak kotor. Aku barang kotor. Tak kotor. Mau bersih gitu tu ya jadi tu, sebab tu dah penyakit-penyakit ni datang daripada benda-benda yang begini ya. Nah, kotor. Lepas tu saya di Morocco saya sebut dah kenapa jadi macam ni. Ustaz tanyalah, ustaz yang bawa saya tu dia ustaz buat PhD dah 15 tahun duduk di Morocco. Beranak, ada 4 orang anak dah, 30 lebih umur dia. Dia buat PhD, tapi bijak orang ni. Nah, buat PhD di Morocco ni kira hebat lah. Anak saudara saya 2 orang, anak saudara sebelah isteri. Dia pergi ngaji BA, dia buat masters, dia buat PhD, bini Morocco, Siabang. Adik pula pergi BA, master, PhD, bini Morocco. Dua-dua ngomong Morocco. Nah, Arab ni comel. Buat darah dia pun teringin. Tapi dah ada muat darah, tak jadilah. Tapi comel lah. Tapi bak dia panggil nama, siap. Nama siapa? Saleh Ta'an. Muka duduk dalam keluarga Arab. Lalu ni bila kumpul puak-puak Arab ni, kita duduk dengan keluarga Arab. Jadi bini dia panggil suami dia, bukan panggil abang, tak ada. Erda, nama antara saya tu nama Erda. Ta'ali Erda. Allah sikit kata. Saya kata awak kalau panggil saya Rozali, aku kahwin seorang lagi. Nasib baik dia tak panggil Rozali, dia panggil abang juga deh. Tapi nak cerita tuan-tuan, semua lagu tu berlaku. Kena jagalah, kita kena jaga. Basuh cewek donde kita tu molek, basuh molek. Jadi berwuduk ni bersih. Kita setiap kali berwuduk, jiwa kita bersih, tubuh badan kita bersih. Tubuh badan kita bersih. Melainkan kita kotor kerana berpeluh dan sebagainya, tu kena mandilah. Sebab mandi ni bukan wajib. Yang wajib mandi adalah mandi wajib. Ini wajib, yang wajibnya. Yang lain tak wajib mandi. Saya duduk di sana, saya duduk Mesir dululah, sejuk tuan-tuan, sejuk Mesir, sejuk. Ada tak mandi seminggu, tak mandi. Melainkan accident. Accident baru mandi. Kalau tak accident tak mandi. Nah, mandi apa? Bukan wajib. Ya wajib wuduk. Sejuk macam mana pun wajib kena ambil wuduk. Saya pergi duduk di Jordan. Di Jordan salji, ada tempat salji. Allah tuan-tuan. Salji lepas pada dia turun tu tak berapa sejuk. Masa dia turun tu sejuk. Masa dia lepas pada dia turun, tenang dah. Kita pakai baju satu pun tak ada masalah, rasa sejuk biasa. Tapi masa dia turun tu sejuk. Allah nak ambil semaya tuan-tuan. Bercita-cita mujur tempat kita tak ada. Kalau ada rasa tak ada seorang rabuk main ngajar malam ni pun aku seorang. Aku nyanyi zemi rasanya mari malam. Sejuk nak kecil. Nak basuh kemaluan kita tu minta maaf. Kalau kencing nak basuh, kalau kencing tak apa lagi. Kalau hak berak buat besar, mari dengan air sejuk.
Sebab tu comelnya Islam ajar kita berwuduk. Wuduk. Jadi kalau boleh omong-omong kita ni amal wuduk. Amal wuduk. Nak pergi kerja, nak pergi mana, amal wuduk. Ambil daripada rumah, ambil wuduk. Siapa tengah jalan pun Allah tentu dah tak apalah. Kita permulaan tu ada wuduk. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rabah dulu masuk syurga bukan kerana dia ni muazzin. Tak, sebab tu nasa Nabi Isra dan Mi'raj bunyi tapak kaki Bilal tu, tanya apa kelebihan Bilal ni? Mau tanya Bilal lah nanti. Balik tanya Bilal. Bilal ni mau jadi orang baik, orang comel, orang juh, orang Kelantan panggil orang baik tuan tu. Orang juh, tanya Bilal, mau apa kelebihan kamu? Tak ada apa ya Rasulullah. Bunyi tapak kaki dah dalam syurga ni. Mana tak calon-calon syurga dah. Kita dicalon apa pun tak tahu lagi. Kalau wakil rakyat jauh dah. Calon nak bini dua lagilah nak angit. Muka pun nak angit belaka nampak gaya ni. Calon apa? Tak ada calon apa-apa lah kita ni. Calon tunggu mati je lah. Calon. Jadi bunyi tapak kaki dalam syurga, tanya bila gap dia, bila tak ada apa ya Rasulullah, aku ni hanya kelebihan aku azan je. Rasulullah kata bukan, bila bukan. Dia pun teringat kebaikan yang dia buat. Bagus. Sahabat Nabi ni. Bila ni tuan-tuan, orang hitam, putih dia pada gigi, tapi syurga tua-tua semak putih, janggut putih, bulu keni putih, rambut putih, tua pula putih, tak tahu lagi syurga kedok. Tapi insyaAllah lah kalau kita buat tu, kita yakin amalan yang kita buat, kita mesti yakin kita buat ni Tuhan terima. Dah lama-lama baru dia teringat, ya Rasulullah, aku ni kalau aku sentiasa berwudu, dah batal wudu, aku ambil wudu dan aku solat sunat wudu. Kata Rasulullah, ni lah kelebihan kamu duduk dalam syurga bila. Tak bilang muka dia tak ada solat hari. Masa dia masuk Islam tu pun dia dah hamba dah. Lepas pada masuk Islam tu tak ada apa. Kak Rasulullah pilih dia kerana bukan kau suara sedap. Azan ni bukan suara sedap, suara kuat, nyaring. Cuma kelebihan sikit kalau ada suara sedap lagi. Zaman Rasulullah tu adalah orang suara sedap, suara dirayat kepada Rasulullah saya ni suara sedap. Bilal kurang sedap. Bilal kurang sedap. Jadi bagilah saya azan sekali. Biar orang dengar suara saya sedap ni. Sedap sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah hanya tanya, tak azan subuh ke tadi ya Rasulullah? Azan, tapi tak sampai ke langit. Sebab apa? Pertama, azan tak ikhlas. Bila dia ikhlas sungguh-sungguh, tapi suaranya jahar lah. Jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pentingnya keikhlasan. Sebab tutup bila ni syurga tau, jangan main-main. Hari-hari duk panggil orang main sembahyang. Dia lebih besar lagi pahala daripada ustaz dak lah. Ustaz adalah besar. Maknanya begitu. Nak ustaz juga tu ni. Nak ustaz juga. Biarlah faham tak faham sudahlah. Duk panggil hari-hari, hayya ala solat ya Allah. Berapa orang bukan panggil nama minta malah saya pun tak tahu nama, tapi tahu Bilal. Kesan daripada Bilal jadi azan tu sampai sekarang tu Bilal. Ada putih orangnya, Kelantan pula tu. Kelantan, tahu Kelantan? Orang Kelantan, Arab Kelantan. Maknanya tuan-tuan gitu. Siapa tahu berwuduk, hebatnya berwuduk. Sebab tu kalau boleh saat kita mati tu ada wuduk. Saat mati wuduk. Biar orang rumah kata, Allah, suami saya mati dalam keadaan wuduk. Sedap. Kita tak bangga dah, tapi sahabat-sahabat bangga. Sahabat-sahabat bangga mati dalam keadaan berwuduk. Pagi tadi Allah yarham Ustaz Abdullah Qari tulis tajwid orang Kelantan hebat.
Nah, suhu dia. Nak di masjid, belajar dengan. Nah, mana orangnya hebat, ilmu Qurannya hebat, hafaz Quran hebat. Dia tak panggil Ustaz Abdullah Al-Hafiz. Tono bawa Al-Hafiz. Al-Hafiz ni pun salah, walaupun saya kadang-kadang orang panggil Al-Hafiz. Biar ikut dia lah nak panggil, tak panggil sudah lah. Tapi sepatutnya orang Quran tu panggil Al-Qari. Sebab tu dia panggil Ustaz Abdullah Al-Qari. Orang Quran yang 30 juzud ada ni, istilah dia ialah Al-Qari, tapi dimasyhurkan di Malaysia dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz tu kena tanya ustaz lah, pakar kita, ustaz tengah bukan hazi kita. Nah, Al-Hafiz orang apa hadis, puluh ribu hadis bawa Al-Hafiz Hajar Asqalani. Dia apa hadis. Tapi karena sistem orang Malaysia ni orang pakar, anta hafiz, na'am, faddal. Ada Al-Qari, Ustaz Abdullah Qari mati dalam nak pergi ke masjid, accident. Patu lagu mana mati molek lah. Man qala ilaha illallah wa akhiruhu kalamuhu fid dunya dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hidup dia di atas dunia, masuk syurga. Kita mati rumah, kau mati hospital, kau mati mana kau, akhir kalam kita tu la ilaha illallah, insyaallah dakhala jannah, masuk syurga. Nah, kita pergi bab istiadah ni habislah ustaz dah mengajar pula bahasa Arab. Kemudian mendatangi solat Jumaat, lalu mendengarkan khutbah serta berdiam diri, tidak bercakap-cakap sedikit pun. Ambil wuduk daripada rumah, membaguskan wuduk. Bagus wuduk ni jaga molek. Kita mengaji sapu, baca lah apalah tuan-tuan nak baca bismillahirrahmanirrahim. Permulaan hidup kita mesti dengan bismillah. Kalimah kita bismillah tu jangan tinggal. Orang amalkan bismillahirrahmanirrahim, hidup dia bahagia. Gapo dia makna? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hidup dia bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah. Jadikan amalan berkah. Apa saja kemahuan dunia Allah tunaikan selama mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar, melainkan dia bertaubat dengan Allah. Bismillah jangan tinggal. Nah, hidup dia gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mulai masuk air ke dalam hidung, tak ada dalam mazhab kita tak ada lah masuk air dalam hidung ni. Kita masuklah. Sebab busuk hidung kita ni busuk dengan tai-tai hidung dan sebagainya. Sebab tu kita khomo. Khomo ni bukan nak hilangkan busuk. Apa ni? Khomo ni nak suruh hilangkan busuk mulut. Dia ada dua mulut busuk ni. Pertama, busuk mulut kerana makan. Secomel macam mana mu atas dunia ni, mulut mesti busuk kalau tak gosok gigi dengan ubat gigi yang ada di depan ni. Menyelik juga sikit. Ubat gigi ada tuan-tuan. Saya buat khusus, tak apa tuan-tuan, beli tak beli tak apa. Tapi saya buat khusus 5-6 tahun dah saya jual ubat gigi minyak zaitun. Nah, okey tak apa. Zaman Nabi dulu pakai sugi. Nah, kita pun ambil air semaya, gosok, gati. Hak gosok ubat gigi dah, gosok pula dengan jari. Sunnah Nabi SAW. Lepas tu sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah tabligh, kadang-kadang kita tak boleh buat, dia boleh buat. Dekat semaya ambil sugi. Okey dah. Boleh tak tuan-tuan dekat nak semaya? Boleh, tapi takut busuk jari tu. Ada pengotor pun. Tapi semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil sembahyang gosok. Masuk air dari hidung dulu, buat sosek. Buat penyakit yang ada dalam hidung. Mulut busuk kerana cakap kotor. Suka bercakap kotor. Tapi kalau kita ambil dengan sunnah sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, dia jaga keselamatan lidah kita, mulut kita daripada bercakap-cakap benda-benda yang boleh mendatangkan dosa dengan Allah. Kalau ambil sembahyang cakap kotor juga bermakna supaya Tuhan kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni mencegah daripada fahsya dan munkar, benda-benda buruk, benda-benda jahat.
Tapi kalau sembahyang cakap juga benda kotor, buat juga benda jahat, buat juga benda, mu tak sembahyang, hakikat Tuhan tak terima sembahyang. Kita ambil sembahyang gosok gigi, beruh apa semua, Allah alhamdulillah masuk hidup apa muka, kita buat juga benda jahat. Mana sembahyang, air sembahyang Tuhan tak terima. Nah, mu buat tu hanya seperti biasa, adat nak sembahyang, ambil sembahyang, basuh khomor mulut, basuh muka, basuh tangan, adat. Sedangkan orang basuh mulut, ya Allah, buailah segala sifat kotor yang ada dalam mulut aku dan sebagainya. Tak naklah cakap-cakap kotor, tak nak fitnah, tak nak mengadu domba, cakap gini-gini, tak nak. Ada. Okay, habis itu. Nanti kita sambung bulan depan hak yang lain. Maka dia kata tidak bercakap sedikit pun, maka diampunilah untuk antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya, dan ditambah pula dengan 3 hari lagi. Kita ambil semaya di rumah, perbaguskan semaya, pergi solat Jumaat, ni disebut solat Jumaat. Lepas tu dengar khutbah, diam, jangan bercakap-cakap masa dengar khutbah. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Jumaat tu sampai ke Jumaat akan datang, dan disambung lagi 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Dosa kita tu, selama mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar, mari hari Jumaat pula dosa baru je habis. Isnin, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, mari Jumaat yang pula buat pula lagu tu. Siapa? Maknanya selama itulah kita berada dalam pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang memegang atau memainkan batu-batu kerikil di waktu ada khutbah, maka ia telah berbuat kesalahan. Lah ni bukan main batu kerikil, tuan-tuan, main tasbih. Orang dah baca khutbah. Lah ni bukan orang bertasbih, handphone orang dah baca khutbah. Nah, melainkan dia pegang handphone tu kan ambil gambar kau gapo tu lain lah. Tapi kalau duduk balas WhatsApp nanti, solat Jumaat ni, nanti lepas Jumaat ni jumpa mana makan, maka tak ada pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung bulan depan pula dah. Bulan depan bulan 4, bulan puasa, belum lagi kan? Bulan puasa dah. Bulan depan. Tapi kuliah kita belum puasa lagi kan? Belum lagi, kita puasa bulan 6 nanti, bulan 5 nanti. Wallahu alam, yang baik kita pakai-pakai ambil lah, yang buruk tu minta maaf banyak-banyak lah, ada salah khilaf sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Ingat bahawa kita mengaji ilmu apa pun tuan-tuan, Allah akan hapuskan dosa kita, mengangkatkan darjat kita, dan meletakkan kita pada tempat di sisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.